Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam ni dapat lagi kita meneruskan lagi pembacaan kita daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita tengok huraian dan juga syarahan ringkas daripada Maulana Muhammad Asri Yusof, insyaAllah, daripada kitab dia, insyaAllah. Tapi sebelum saya mulakan, saya nak tanya apa khabar semua. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera, gambar jelas kita, suara jelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah masuk daripada mula tadi, insyaAllah. Kita terus kepada muka surat yang ke-111 daripada buku Maulana Muhammad Asri Yusof Hafizahullah ni. Buku 111, muka surat 111. 111. Okey, mana bukunya? Ni dia. Kita dah berbincang ataupun kita dah ceritakan sedikit tentang bagaimana, apa sebab malaikat menekan, apa gunanya, ada guna ke malaikat kena peluk Nabi ataupun kena tekan dada Nabi SAW ketika awal-awal permulaan wahyu tu. Jadi kita tengok sambungan dia yang kita cerita tentang keserasian sifat ataupun nisbah ni dan juga konsentrasi. Sifat dan juga konsentrasi. Bila nak suruh fokus ni, telah dibahagikan oleh Shah Abdul Aziz, iaitu anak kepada Shah Waliullah, kepada 4 peringkat. Maksudnya, kita cerita sikit tentang macam mana keserasian sifat dan juga konsentrasi ataupun penumpuan ni. Dia ada 4 peringkat. Ini siapa yang kata ada 4 peringkat ni? Shah Abdul Aziz, anak kepada Shah Waliullah. Keempat-empat peringkat ni dan juga mungkin dialami oleh para pelajar dalam usaha menuntut ilmu. Macam kita sekarang ni sedang menuntut ilmu, jadi mungkin dalam kalangan kita ni ada yang akan dapat peringkat-peringkat yang sama lah. Okay, apa dia? Yang pertama adalah tawajjuh in'ikasi, at-tawajjuhul in'ikasi, iaitu keserasian sifat dan konsentrasi pelajar yang paling rendah dan juga bawah. Keadaan ini pelajar itu akan dapat ilmu dan faham selagi dia berada dalam majlis dan selagi dia berada bersama dengan guru. Biasanya dapat bau wangian ataupun bau minyak atar dan juga sebagainya daripada pakaian guru tu, ataupun menumpang cahaya pelita guru je bila dia duduk di samping guru dia tu. Tetapi bila berpisah saja daripada guru dia tu, dia tidak dapat lagi menghidu wangian. Tu dipanggil in'ikasi. In'ikas maksudnya dia pantulkan saja. Maksudnya kalau ada macam kata main bola ni, kalau kita lepas bola tu melantunlah dia. Tapi kalau kita tak lepas bola tu duduk je kat situ. Macam tu. Jadi dia macam pahat dan juga penukul lah. Bila ketuk dia berjalan lebih kurang. Itu yang pertama, tahap yang pertama. Maksudnya bila berada dalam majlis, faham. Bila dah habis tu tak ingat apa dah. Yang kedua adalah at-tawajjuhul ilqa'i. Yang kedua, peringkat yang kedua ni ilqa'. Para pelajar, peringkat ini seorang pelajar memang mendapat sedikit sebanyak ilmu yang dipelajari dari guru. Keadaannya boleh diibaratkan seperti orang yang mendapat api cahaya daripada api pelita orang lain dengan dicucuhkan ke sumbu pelita atau lilinnya yang sebelum itu tidak dapat menyala. Tapi apa yang menyala itu di sumbu lilinnya tidaklah sebesar dan sekuat api pelita gurunya yang tidak mudah terpadam bila ditiup angin. Ini yang kedua. Ini perumpamaan dia jelas lah saya rasa. Terus kan kepada yang ketiga, at-tawajjuhul islahi. At-tawajjuhul islahi, peringkat ni seorang pelajar boleh mendapat ilmu dengan mencedok sebanyak mungkin ilmu daripada guru dia. Keadaannya boleh diibaratkan seperti orang yang membuka parit daripada sungai yang mengalir deras. Dia tarik, dia buat parit sambung kepada kawasan rumah dia ataupun sawah padi dia ke. Dia tarik parit tu daripada sungai yang mengalir deras. Selagi dia membuka dan menjaga muara aliran paritnya, dia akan terus mendapat air sungainya itu. Halangan-halangan kecil seperti daun-daun dan ranting-ranting pokok yang hanyut tidak akan menghalang air sungai daripada masuk ke dalam paritnya. Kecuali kalau ada satu halangan besar seperti batu besar dan sebagainya. Ini yang ketiga, peringkat ketiga. Yang keempat, at-tawajjuhul ittihadi. At-tawajjuhul ittihadi. Ini adalah peringkat keserasian sifat dan konsentrasi pelajar yang paling tinggi dan sempurna. Peringkat ini seorang pelajar boleh mendapat sepenuh ilmu gurunya atau mungkin juga ilmunya melebihi ilmu gurunya. Inilah kemuncak kemampuan yang diterima oleh Nabi SAW setiap kali mendapat wahyu daripada Jibril alaihissalam. Jadi ini peringkat yang keempat ni, mungkin Nabi SAW dia dapat wahyu daripada Jibril dan Nabi faham lebih daripada yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Menurut Shah Abdul Aziz, tujuan Jibril menekan
Nabi SAW dalam peristiwa ini sebanyak 3 kali ialah untuk memasukkan ke dalam jiwa raga baginda SAW 3 peringkat terakhir keserasian sifat dan konsentrasi yang tersebut. Menurut Syekh Zakaria, peringkat pertamanya telah diperolehi Nabi sebaik sahaja baginda SAW melihat Jibril alaihissalam dalam peristiwa itu. Kemampuan membaca dan menulis secara tiba-tiba juga bagi Abul Walid Al-Baji diperolehi Nabi SAW setelah 3 kali ditekan oleh Jibril. Ni kita dah ceritalah tentang adakah Nabi ni dia buta huruf sampai ke sudah, ataupun dia lepas dia dapat wahyu dia dah boleh baca, dia boleh tulis. Jadi kata pendapat Abul Walid Al-Baji, antara benda yang Nabi SAW dapat bila Jibril datang dan menyampaikan wahyu adalah Nabi boleh baca dan juga boleh menulis. Yang keenam, okey, ni tajuk lain pula, ni keenam. Tindakan Jibril alaihissalam. Ni nombor 6. Ni nombor 6 cerita lain. Tindakan Jibril alaihissalam, nombor 6 ni apa? Tujuan penekanan dada tu. Sebab apa tekan dada? Tujuan Jibril alaihissalam tersebut adalah untuk menimbulkan kesedaran Nabi SAW terhadap identiti dan potensi dirinya sebelum ini tidak pernah disedarinya. Macam kalau kita tahu Nabi SAW masa dia kecil, mana dah dia tahu dia akan jadi Nabi. Jadi tekan tu supaya dia dapat sedar yang dia ada identiti yang sebenar. Keadaan Nabi SAW ketika itu bagaikan anak seekor harimau dalam kisah ibarat yang dikemukakan oleh Maulana Rumi. Ini ada kisahnya. Kononnya ada seekor anak harimau yang tidak menyedari identiti dirinya kerana ia dibesarkan dalam lingkungan sekawan kambing. Anak harimau itu hanya makan apa yang dimakan oleh kambing dan bermain-main dengan kawan-kawan kambingnya yang lain, sehinggalah ke suatu ketika apabila ia terpandang bayang wajahnya yang muncul di permukaan air sebuah tasik yang jernih. Pada ketika itu barulah ia sedar akan identiti dirinya yang sebenar dan mulalah ia mengaum seperti seekor harimau, lalu terus menerpa dan merekamlah ia ke arah kambing-kambing yang ada di sekelilingnya. Ini Maulana Rumi punya kiasan lah. Dalam arti kata lain, tindakan Jibril alaihissalam tersebut seolah-olahnya membawakan cermin ke hadapan Nabi SAW agar beliau dapat menilik wajah jiwanya yang sebenar. Dia boleh rujuklah dalam kitab-kitab ni. Fathul Bari, Irsyadus Sari, Kashful Bari, Nashrul Bari, Idahul Bukhari. Ini semua dalam kitab-kitab yang disebutkan ni, tentang ni. Okey, habis. Cerita tentang sebab apa Jibril tekan dada Nabi SAW. Okey. Tengok sikit dia punya matan dia. Dia kena naik atas ni. Okey, daripada muka surat 109 saya baca sikit, tarik balik daripada muka surat 109. Melepaskan daku dan berkata pula, bacalah. Saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Ia terus memegang aku dan menekan aku buat kali kedua. Ni memegang dan menekan. Tu Jibril. Siapa dia? Yang memegang menekan ni siapa? Jibril. Sehingga habis dayaku. Kemudian ia melepaskan saya dan berkata, bacalah. Saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Nabi SAW menceritakan lagi. Seterusnya dia memegang dan menekan saya buat kali yang ketiga. Kemudian melepaskan saya, lantas dia berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ni kalau ikut terjemahan dia, bacalah dengan nama Tuhanmu. Rasulullah SAW membawa pulang wahyu itu. Okay, kita ambil nombor 42 daripada ni. Okey, wahyu pertama adalah surah Al-Alaq. Kita sedia maklumlah ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai 5. Maksud dan mesej simbolik. Apa simboliknya? Di sebalik wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi SAW ni. Ini istihadlah apa simboliknya. Dalam usaha membangkitkan kesedaran Nabi SAW terhadap potensi dan juga identiti diri, Allah Subhanahu Wa Taala telah memulakan wahyu pertama dengan mengingatkan baginda bahawa Allah amat berkuasa mencipta dan memuliakan manusia. Jadi kita mulakan dengan bismi rabbika, dengan Tuhan, dengan nama Tuhan. Jika sebelum itu Nabi SAW merasakan bahawa dirinya hanyalah seorang hamba Allah yang lemah, sama seperti insan-insan yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala hendak mengingatkan baginda bahawa penciptaan manusia hanyalah bermula dari segumpal darah. Jika dia mampu mengubah gumpalan darah tersebut menjadi seorang manusia yang mulia, maka dia juga berkuasa mengubah peribadi Nabi SAW daripada seorang manusia biasa kepada seorang Nabi. Salah satu cara Allah mengubah mentaliti dan paradigma manusia daripada kehinaan kepada kemuliaan adalah dengan ia meningkatkan ilmu dan belajar. Ini cara-cara untuk kita meningkatkan taraf hidup kita. Jadi kalau kata taraf hidup kita ni dah biasa dah, keturunan kita ni memang macam ni, macam mana nak bangkit? Kita kena menambahkan ilmu. Belajar. Itu boleh menambahkan ilmu. Inilah yang hendak dicetuskan oleh wahyu pertama dengan arahan bacalah itu. Ini antara simboliknya lah.
Maka jika diperhatikan lagi kandungan wahyu pertama yang juga mengandungi perkataan pena, iaitu bismillahirrahmanirrahim, khalaq, 'allamal insana ma lam ya'lam, alladhi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pena, dengan pen. Jelaslah ia menunjukkan bahawa wahana Allah memberi ilmu kepada manusia adalah dengan membaca dan menulis. Sebab tu ada pen. Dengan itu tepat sekali lah dakwaan golongan yang berpendapat bahawa Nabi SAW telah mendapat kemampuan membaca dan menulis serentak ketika menerima wahyu itu. Jadi menurut Maulana Asri, yang tepatnya adalah Nabi dia tahu membaca dan menulis selepas daripada dapat wahyu yang pertama tu. Serentak dengan dia dapat wahyu tu, dia terus dapat pandai baca dan menulis selepas tu. Okay. Sama balik dia punya matan, tengok dekat muka surat 112 ni 112. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pulang wahyu itu dalam keadaan hatinya berdebar-debar. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun masuk menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimutkan aku. Mereka pun menyelimutkannya sehingga hilanglah rasa takut beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang berlaku kepada Khadijah dan seterusnya berkata, sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku. Dibimbanglah diri dia. 43. Okey, tengok di sini ni Maulana Asri dibawakan. Kita tu pentingnya belajar hadis dengan cara huraian satu persatu, dari segi bahasa, dari segi sanad, dari segi perawi, siapa perawinya, dari segi faedah dia, dari segi kenapa, apa simbolik di sebalik-sebaliknya. Sekarang kita pergi kepada ni, tajuk yang buku surat 113. Alasan golongan anti hadis dan juga Syiah yang menganggap hadis ini maudhu'. Kenapa anti hadis dan juga Syiah dia kata hadis ni maudhu', hadis palsu? Golongan anti hadis dan juga Syiah telah mengambil kesempatan daripada potongan hadis di atas untuk mempertikai dan menolak hadis yang sahih. Kata mereka, tidak masuk akal. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebar-debar dan baginda sallallahu alaihi wasallam ketakutan sehingga sebegitu rupa sehingga menyuruh ahli keluarganya menyelimutkannya. Dan kemuncaknya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berkata, sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku. Bagi mereka hadis ini tidak mungkin sahih. Tak mungkin sahih. Bahkan ia adalah hadis maudhu', palsu. Kerana beberapa alasan berikut. Tengok Maulana bawakan dia punya alasan lagi ya. Kenapa dia kata hadis ni hadis palsu? Yang pertama, ia jelas menunjukkan kekurangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh seorang Nabi takut? Takutnya pula kepada Jibril. Sepatutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira kerana telah dilantik sebagai Nabi dan juga Rasul. Apa artinya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang akan dibunuh Jibril? Jadi ini persoalan yang pertama ataupun hujah yang pertama. Hujah yang kedua, hadis ini menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya tidak yakin dengan kebenaran wahyu yang dibawakan oleh Jibril alaihissalam kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga digambarkan macam tidak berapa pasti bahawa yang datang kepadanya itu adalah Jibril. Kalau yakin, maka untuk apa pergi berjumpa dengan Waraqah, dengan isterinya Khadijah radhiyallahu anha? Kenapa nak pergi jumpa kalau dah yakin dapat wahyu dah? Dah lah. Dan kalau pasti, kenapa bila Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang datang kepadanya di Gua Hira itu, Waraqah berkata itu adalah namus. Namus. Kenapa Waraqah sebut namus? Yang Allah telah turunkan kepada Musa. Nabi SAW diam saja pada ketika itu. Okey, ini hujah yang ketiga. Hujah yang kedua. Hujah yang ketiga, ia menampakkan Rasulullah SAW kerdil di hadapan seorang padri Kristian. Agama Islam kelihatan rendah dan hina di hadapan agama Kristian. Mana padri Kristian siapa? Waraqah lah. Mana mungkin Nabi SAW akan merujuk kepada seorang padri Kristian untuk menentukan kedudukan dirinya dari kekuatan kebenaran agama yang dibawanya. Okey, habis hujah orang yang menolak hadis ni. Maulana Asri bawakan sekarang jawapan bagi 3 alasan yang dikemukakan tadi. Jawapan kepada alasan nombor 1, di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kepada Jibril. Yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut dan hati beliau sallallahu alaihi wasallam berdebar-debar ialah kerisauan terhadap kemampuannya sebagai seorang manusia dalam melaksanakan tanggungjawab dan menghadapi penentangan musuh-musuh yang akan datang sepanjang hayat beliau nanti. Di sana mungkin akan berlaku sedikit sebanyak kecuaian dan kegelinciran dalam menyampaikan dan praktikan tugas yang berat tu. Jadi Nabi bukanlah bimbang tu, bila Nabi sebut kepada Khadijah dia bimbang, bukan maksud dia takut kepada Jibril. Tapi Nabi bimbang dia tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tu sebab tanggungjawab tu berat. Tekanan oleh Jibril alaihissalam.
ketika menyampaikan wahyu pertama juga membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Jadi kalau kita lah pertama kali jumpa dengan satu makhluk, tiba-tiba dia peluk kita. Kalau kita tak takut pun kita terkejut lah. Terkejut lah, siapa dia? Kenapa datang? Buat apa peluk tiba-tiba? Macam tu. Fikir baginda kalau tekanan dalam pertemuan kali pertama ini mengakibatkan dirinya kehabisan daya dan tenaga, bagaimana nanti apabila menerima wahyu-wahyu seterusnya? Mungkinkah dengan menerima tekanan-tekanan seperti itu, di samping beban wahyu yang seumpamanya sememangnya berat nanti, nyawa beliau akan terancam atau kesihatan beliau akan terjejas kerananya. Ini semualah yang menyebabkan Nabi SAW risau dengan kedakutan begitu rupa. Dengan mengatakan sepatutnya Rasulullah SAW bergembira kerana telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, seolah-olahnya kita menyamakan beliau SAW dengan calon yang menang pilihan raya saja. Seolah-olah macam Nabi ni menang pilihan raya, lepas tu dia seronok, ataupun sepatutnya dia seronok. Di mana dengan memperolehi kemenangan itu, ia dijulang oleh para penyokong dan terbayanglah di hadapan matanya sekian-sekian banyak gaji bulanan yang akan diterimanya. Sebanyak mana pula peluang dan keistimewaan yang akan diperolehi daripada jawatan yang akan disandangkan nanti dan sebagainya. Jawatan kenabian dan kerasulan tidak menjanjikan sorak-sorai penyokong. Ini jawapan dia. Jawatan kenabian ataupun nabi dan juga rasul, bukan maksudnya dia akan mendapat sorak sentiasa. Manusia semua sokong dia, bukan. Gaji yang lumayan dan habuan dunia yang boleh mempersonalkan seorang yang dilantik menjadi nabi dan rasul. Ia adalah suatu jawatan yang penuh tanggungjawab dan kesukaran, bagaimana Nabi SAW akan bergembira kerana mendapatnya. Okey, itu jawapan-jawapanlah kepada golongan anti hadis dan juga Syiah yang menolak hadis. Okey, sekarang kita pergi kepada masalah takut. Adakah Nabi ni tak boleh ada perasaan takut? Bukan takut saja, apa-apalah perasaan. Nabi ni boleh ada perasaan tak? Soal takut itu adalah salah satu naluri manusia. Takut ni naluri semula jadi manusia. Bukankah para Nabi dan Rasul itu manusia? Bila Allah utuskan Nabi dan juga Rasul, dalam kelas yang lepas kita cerita macam mana Allah SWT pilih manusia juga untuk dihantar kepada manusia. Jadi kalau manusia yang dihantar kepada manusia, tujuan dia supaya manusia yang lain ni, selain daripada yang dihantar, selain daripada utusan Allah Ta'ala ni, selain manusia-manusia yang lain ni, samalah, semuanya ada perasaan takut semua. Kalau mereka manusia, tentulah sifat takut itu juga ada pada mereka. Kenapa pula dengan sebab itu dinafikan kesahihan hadis ni? Maksudnya kalau kita kata Nabi sakit, ni tak boleh ni. Nabi takut. Nabi tak boleh takut. Itu kita tolak hadis ni sebab ada mengata Nabi takut. Nabi tak boleh takut ke? Padahal bukan hadis ini sahaja menyatakan perasaan takut tu ada pada Nabi SAW. Al-Quran sendiri ada menyatakan. Ni Syiah ni kalau kita bagi jawapan ni, kita rujuk Quran je bagi dia tengok macam mana. Sebab kalau bagi hadis ni kan dia kata sahabat-sahabat kafir lah, kan? Dalam Al-Quran pun ada sebut. Adakah Al-Quran pun akan dipertikaikan juga? Adakah kamu akan menolak ayat-ayat Quran ni macam ni? Kalau tak mempertikai, tolak terus. Lihat satu persatu ayat-ayat di bawah dan lihatlah bagaimana yang bergaris pada terjemahannya. Bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada para Nabi dan Rasul juga mempunyai perasaan takut. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Ini cerita tentang Nabi Musa. Maka Musa berasa takut. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan. Musa berasa takut dalam hati dia. Kami berkata, itu Allah berfirman, jangan takut. La takhaf innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau lebih tinggi, yang akan menang. Dalam ayat lain, qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun. Nabi Musa dia sebut, saya takut mereka akan membunuh saya, ataupun aku takut mereka akan membunuhku. Dalam surah Al-Qasas, qulna falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum fa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna arsalna ila qaumi lut. Bila ini cerita Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim ni dia menghidangkan makanan kepada tetamu-tetamu yang dia tak tahu tetamu tu malaikat. Jadi bila dihidang-hidang tu, malaikat memang tak boleh makan. Jadi bila mereka tak makan, Nabi Ibrahim AS dia rasa takut lah. Bila dia tengok tangan tak menjamah, dia pun rasa takut. Ibrahim memandang aneh. Nakirahum maksudnya dia memandang aneh, rasa pelik. Kenapa buatan macam ni kan? Dan berasa takut.
qalu fa'ujasa minhum khifah. Dia rasa takut. Dia ada perkataan takut. Qalu la takhaf. Lagi lalu malaikat-malaikat yang datang tadi tu sebagai tetamu tu kata jangan takut. Macam tu. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut. Ni kalau ikutkan kata-kata Nabi SAW melalui hadis Qudsi. Surah Hud ayat yang ke-70. Sekejap saya nak tengok sini sekejap. Okey, sambung balik. Okey, ayat seterusnya cerita pasal Nabi yang ada takut juga. Idh dakhalu ala Daud fafazi'a minhum. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu Daud terkejut. Fafazi'a. Fazi'a ni maksudnya takut. Qalu la takhaf. Mereka berkata jangan takut. Ni pun kisah tentang Nabi-Nabi terdahulu yang ada perasaan takut juga. Surah Sad ayat ke-22. Surah Yusuf ayat 13. Qala inni la yahzunni an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib. Nabi Yaqub alaihi salam, bila anak-anak dia kata nak bawa Nabi Yusuf pergi jalan-jalan, pergi main. Pergi jalan-jalan, pergi main. Jadi Nabi Yaqub pun kata, pemergian kamu dengan membawanya bersama sangatlah mendukacitakan. Kita kata ni mendukacitakan. Maksudnya sedih lah kot. Dan aku pula takut ia akan dimakan serigala. Jadi Nabi Yaqub pun ada perasaan takut juga. Lagi. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Ini kisah Nabi Ibrahim yang tadi. Sama macam kisah yang tadi. Maksud dekat dia punya kata yang bergaris mana? Sesungguhnya kami berasa takut kepada kamu. Qala inna minkum wajilun. Kami takut kepada kamu. Jadi mereka jawab jangan takut. Qalu la taujal, jangan takut. Lagi surah lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Ini surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni Allah bagi tahu kepada Nabi ketika Nabi dia, sepatutnya kita nak cerita tentang macam mana ayat ni, dia punya sebab dia ataupun dia punya latar belakang ni ayat ni. Bila Nabi SAW dia ada anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Sebelum Islam, maksudnya sebelum Nabi diutus sebagai Nabi, Zaid ni macam anak betul. Sampai ada setengah-setengah orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sebab orang dulu dia tak ada hukum, dia kata tak boleh binkan kepada ayah angkat. Dia sebut je dengan tenang je, dia binkan. Tu orang jahiliah lah, dia buat macam tu. Jadi bila Allah SWT menyuruh Zaid ataupun bila Zaid menceraikan isteri dia, kalau ikutkan dalam hukum fiqah, isteri kepada Zaid bukannya menantu Nabi. Dia bukan menantu Nabi sebab dia bukannya pertalian darah, tak ada pertalian darah. Menantu ni kalau dalam fiqah, dia adalah hubungan kekal. Menantu ni hubungan dia kekal. Ramai orang dia salah sangka kalau dah bercerai tu dia macam bukan keluarga. Bukan, dia kekal. Hubungan dia kekal. Menantu ni hubungannya kekal. Menantu dengan mak mertua, ayah mertua ni hubungan dia kekal. Jadi bila Zaid menceraikan isteri dia, Zaid bin Harithah menceraikan isteri dia, budaya Arab pada masa tu dia rasa macam isteri dia adalah mahram kepada Nabi. Jadi sebenarnya tidak mahram, bukan haram Nabi SAW kahwin dengan isteri kepada anak angkat macam orang lain lah. Isteri kepada orang lain kalau bercerai ataupun kalau dia meninggal kan, meninggal. Jadi Allah Subhanahu Taala pun selepas Allah bagi tahu dia permulaan ayat ni, Allah SWT sendiri yang mengahwinkan Nabi.
Jadi kami setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya dengan menceraikannya, kami kahwinkan engkau dengannya, iaitu dengan isteri Zaid bin Harithah. Kami ni siapa? Allah SWT. Supaya tidak ada keberatan. Jadi Allah SWT sendiri bagi tahu apa tujuan dia. Kenapa Allah SWT suruh Nabi kahwin, dan Allah sendiri yang mengahwinkan Nabi dengan dengan isteri Zaid, bekas isteri Zaid. Supaya tak ada keberatan bagi orang yang beriman tu untuk berkahwin dengan bekas isteri anak-anak angkat mereka. Tak ada kena-mengena. Anak angkat pun tak ada hubungan darah. Isteri ataupun suami kepada anak angkat lagilah tak ada hubungan. Lagilah tak ada hubungan. Jadi jangan rasa kekok ke macam mana kan bila nikah dengan isteri ataupun suami kepada anak-anak angkat tadi. Ayat-ayat yang dikemukakan di atas jelas menunjukkan bahawa Nabi-Nabi mempunyai perasaan takut sesuai dengan sifat mereka sebagai seorang manusia. Jadi Nabi dia ada perasaan takut. Itu kesimpulan. Bukan Nabi-Nabi biasa mempunyai sifat takut itu. Malah Nabi-Nabi ulul azmi juga tidak terkecuali. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka berkata, mereka ni orang kafir lah. Kenapa Rasul ni makan, minum dan berjalan di pasar? Macam manusia lain juga. Macam sekarang ni kalau ustaz, semakin hebat dia semakin tak jumpa di pasar. Tak jumpa, hilang kan. Tak jumpa dah. Dia wakilkan orang je pergi beli kat pasar. Dia tak pergi pasar sendiri. Kalau makin lama dia popular, makin lama dia hebat, dia jadi macam tu. Mereka iaitu orang-orang kafir Quraisy, dia nak Rasul ni dia hebat macam tu. Tak perlu makan, tak perlu pergi ke pasar. Sedangkan Rasul, tak kiralah Nabi kita juga Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua tu sebelum tu semuanya berjalan di pasar dan juga makan minum. Tak adalah kata Nabi seorang tu tak perlu makan, tak perlu minum. Semua makan minum dan semuanya uli buat roti. Tu. Sepatutnya kata orang kafir Quraisy ataupun kata orang kafir, diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi yang membenarkan dia. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku, tidaklah kerana baginda takut Jibril akan membunuhnya atau mengapa-apakannya. Itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bimbangkan diriku, ia boleh dikaitkan dengan masa yang telah lalu. Seolah-olahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku ini ataupun diriku tadi, iaitu apabila ditekan dengan begitu teruk oleh Jibril alaihissalam, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam kehabisan daya dan tenaga. Ia juga boleh dikaitkan. Jadi di kaitan yang pertama boleh dikaitkan yang rasa bimbang tu sebab malaikat tekan dada Nabi kuat. Jadi bimbang juga, jadi apa kan? Lepas tekan tu jadi apa kepada aku? Jadi bimbang. Benda yang tidak tahu kita bimbang lah kan. Itu yang pertama. Ia juga boleh dikaitkan dengan masa akan datang. Seolah-olahnya Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku nanti ataupun kelak, iaitu apabila berdepan dengan pelbagai rintangan dan ujian yang boleh mengancam nyawa dalam usaha melaksanakan tanggungjawab yang baru diserahkan kepadanya itu. Jawapan kepada alasan yang kedua, perginya Rasulullah SAW kepada Waraqah bukan kerana tidak yakin dengan kebenaran wahyu yang dibawakan oleh Jibril AS kepada dia. Bukan juga untuk mendapat kepastian daripada Waraqah tentang orang yang menemui beliau dalam peristiwa yang diceritakan kepada Waraqah itu, sama ada ia Jibril atau bukan. Tidak ada pun pertanyaan berbentuk seperti itu diajukan oleh Rasulullah SAW kepada Waraqah, baik dalam riwayat ini ataupun riwayat yang lain. Maksudnya tak ada Rasulullah tanya kepada Waraqah, tu siapa, takut tak kepada dia kan? Tak ada soalan tu. Pertama sekali perlu diingat bahawa perginya Rasulullah SAW untuk menemui Waraqah bukan rancangan Nabi. Bukan Nabi yang rancang sebab takut sangat, bukan. Malahan baginda SAW telah dibawa oleh isterinya Khadijah yang cukup mengenali Waraqah sebagai tempat rujukan agama yang jujur dan luas pengetahuannya. Ia menunjukkan tidak ada kemungkaran berlaku, tidak ada kemungkinan berlaku pakatan di antara Waraqah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Jadi apa hikmahnya Nabi jumpa dengan Waraqah ni?
Kenapa jumpa dengan Waraqah? Kenapa jumpa dengan ahli kitab? Kenapa jumpa kalau kita kata Kristian? Kenapa jumpa dengan Kristian ni? Antara hikmah dia. Hikmah ni maksud apa? Ada beza antara hikmah dan juga tujuan. Hikmah ni benda yang kita boleh fikir dekat dunia ni. Tapi dekat akhirat tak tahu, wallahu alam, betul tak? Jadi itu hikmah. Kalau sebab pula, itu dalam istilah usul fiqh, benda yang kita tak kawal. Kalau kita boleh kawal, panggil illah. Benda yang boleh kawal, kita panggil illah. Itu dalam ilmu usul fiqh lah. Jadi kita tak sebut sebab Nabi jumpa dengan Waraqah, sebab bukan Nabi cerita kat kita. Nabi tak pernah cerita Waraqah Nabi jumpa dengan Waraqah sebab ni ataupun sebab ni. Jadi bila bukan daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena check lah. Waraqah adalah seorang tua yang sangat alim dan berpengaruh dalam masyarakat. Ini yang pertama. Kalau dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyokong baginda sallallahu alaihi wasallam, tentulah rintangan dan halangan di jalan perjuangan baginda sedikit sebanyak akan berkurang. Jadi tujuan, hikmah pertama. Kita tak sebut tujuan ataupun sebab, kita sebut hikmah. Hikmah yang pertama, Waraqah dah tua ataupun alim. Orang alim ni bila dia sokong orang lain, jadi kita pun sokong orang yang dia sokong tu. Sebab ada, macam kita panggil recommendation. Dalam interview sekarang ni ada recommendation. Yang kedua, Nabi SAW kiranya telah mengetahui kejujuran Waraqah dan kesahihan ilmu yang ada pada beliau. Kepergian baginda untuk menemuinya tidak akan mengundang kerugian, malah akan membawa keuntungan dan meraih sokongan yang kuat. Jadi Nabi dah kenal dah dengan kejujuran Waraqah, sama ada Khadijah cerita hari tu ataupun Khadijah dah cerita sebelum tu lagi. Yang ketiga, pengesahan Waraqah dan sokongan beliau terhadap Rasulullah SAW sebagai Nabi akhir zaman, selain dapat melemahkan semangat penentangan masyarakat Quraisy, akan menarik perhatian ahli kitab yang lain kepada agama Islam. Kadang-kadang kita cakap tu nak paling kalau boleh nak berbeza tu dengan ahli kitab. Ahli kitab ni ada benda yang sama dengan kita. Jadi kita boleh semakin lama dia, kalau ada banyak benda sama, semakin tu kita boleh cerita dengan yang sebenarnya sepatutnya macam yang Islam ajar. Macam tu. Pengikut-pengikut setia Waraqah tentunya akan menurut keputusan beliau untuk menurut agama Islam dan seterusnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, menunjukkan kepada dunia bahawa pada ketika itu masih ada penganut agama Kristian yang mempunyai pengetahuan tentang kitab Taurat dan Injil yang sebenar. Jadi ini pun satu perbahasan juga ulama. Adakah ahli kitab ni masih wujud zaman sekarang ataupun tidak di zaman sekarang? Ataupun ahli kitab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia jenis macam mana? Adakah dia jenis menipu juga? Dia jenis menyembunyikan isi kandungan kitab dia ke? Jadi dalam hadis ni ataupun hikmah daripada Khadijah bawa kepada Waraqah ni menunjukkan kata ada lagi ahli kitab yang jujur. Tu dia. Tu yang keempat. Okey, tu hikmah kenapa Nabi jumpa dengan Waraqah. Jawapan kepada alasan yang ketiga yang atas tadi, yang tolak hadis ni sebab apa dia tadi, nombor 3 tu, tidak timbul soal Nabi SAW kerdia di hadapan seorang padri Kristian. Jadi bukanlah Nabi menundukkan ataupun menghinakan diri, merendahkan diri dia di depan padri Kristian. Bukan tu. Dan agama Islam kelihatan hina di hadapan agama Kristian. Sukalah orang Kristian kan. Sebabnya ialah hadis ini sendiri menegaskan bahawa Waraqah dalam majlis itu juga akan menyatakan hasratnya membela Rasulullah SAW, kerana itu tiada khilaf dalam kalangan ulama tentang Islamnya. Adakah Waraqah dikira sebagai salah seorang sahabat baginda Nabi SAW? Jadi kita tahu definisi sahabat ni ialah siapa yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan dia meninggal pun dia masih lagi dalam keadaan beriman. Kebanyakan ulama termasuklah Al-Hafiz Ibnu Kathir, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Munawi, Al-Biqai, Ibnu Ash-Shahnah, Ibnu Sakan, Ibnu Mandah, An-Nawawi dan lain-lain. Kan senang sebut lain-lain semua kan. Bukan sahaja mengesahkan keislamannya, bahkan mereka menerimanya sebagai sahabat Nabi. Jadi kalau ikut definisi, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan dia beriman dan meninggal pun dalam keadaan dia beriman, jadi dialah sahabat Nabi. Walaupun jumpa sekejap je, ataupun sehari je, ataupun dengar sekali ceramah Nabi je, lepas tu dah dibalik kampung dia. Al-Iraqi, iaitu Zainuddin Abdul Rahim bin Husain, meninggal tahun 806. Kita sebut Al-Iraqi, ringkas. Malah menyatakan Waraqah adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau merupakan orang yang kedua selepas Khadijah radhiyallahu anha memeluk agama Islam. Lihatlah beberapa bait nazam gubahan Al-Iraqi
dalam Alfiyah sirahnya berhubung dengan Waraqah dan peristiwa yang sedang kita bicarakan ini. Ja ila Khadijah al-Aminah yashku laha ma qadra'ahu hina. Ni dia punya lafaz syair dia. Ja ila Khadijah al-Aminah yashku laha ma ra'ahu hina. Baginda pulang kepada Khadijah yang amanah, lalu ceritakan kepadanya apa yang dilihatnya baru sebentar. Fathabatathu innaha muwaffaqah awwalu man qad amanat musdiqah. Ini sambungan. Teruslah Khadijah menetapkan hati baginda, sesungguhnya dia seorang yang beruntung. Dialah orang yang mula-mula beriman dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma atat bihi taum Waraqah qassa alaihi ma ra'ahu fasaddaqah. Kemudian Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah. Maka berceritalah Nabi kepadanya tentang apa yang dialaminya. Sebaik selesai mendengar cerita itu, Waraqah terus membenarkan baginda. Fahuwa alladhi amana ba'du thaniya wa kana barran sadiqan muwatiya. Dialah orang yang kedua beriman selepas Khadijah. Dia seorang yang memang baik, benar dan setuju dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Waraqah. Was-sadiqul masduq qala innahu ra'a lahu takhudan fil jannah. Yang benar lagi dibenarkan iaitu Nabi lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah yang benar dan yang dibenarkan. Sadiqul masduq, as-sadiqul masduq. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam nampak dia, iaitu Waraqah sedang berseronok di dalam gua. Di dalam Alfiyah al-Iraqi, dalam sirah, fi sirah, Alfiyah sirah lah. Kalau begitu bagaimana akan timbul lagi soal kerdilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Waraqah dan hinanya Islam di hadapan agama Kristian? Jadi ada timbul lagi, kalau kita dah jawab dengan persoalan-persoalan ni kan, dah jawab semua persoalan-persoalan ni, ada lagi ke yang timbul yang kata Nabi awal-awal Islam dulu menyerahkan diri ataupun merendahkan diri di hadapan padri Kristian. Okay. Sama balik bacaan hadis. Khadijah berkata, buku surat 118, Khadijah berkata, tidak demi Allah. Sampai bila pun Allah tidak akan menghinamu. Kalla wallah, la wallah. Allah tidak akan mensia-siakan ataupun menghinakan kamu. Innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau selalu menghubungkan keluarga. Menanggung beban orang-orang susah, mengusahakan sesuatu untuk orang-orang yang tiada perusahaan, melayani tetamu dan membantu orang ketika bencana-bencana alam menimpa. Ini kata-kata Khadijah macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suka buat. Ini sebelum Nabi dia menjadi Nabi, dilantik menjadi Rasul, belum lagi. Tapi dah buat benda-benda ni. Tolong orang susah, angkatkan beban orang susah, layan tetamu, bagi pula macam-macam kepada tetamu, ataupun bila ada bencana alam menimpa. Sekejap ya, minta maaf. Okey. Jadi Khadijah disebutkan apa sifat-sifat Nabi ataupun ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok nombor 44. Menyedari sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Khadijah radhiyallahu anha telah menyedari bahawa orang yang telah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua Hira itu tentunya bukan dari kalangan makhluk ghaib yang jahat. Kerana makhluk-makhluk ghaib yang jahat hanya akan mendampingi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat keji atau mengamalkan amalan-amalan pemujaan yang kotor seperti ahli sihir, tukang tenung, pawang dan sebagainya. Sebaliknya, sifat-sifat yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifat terpuji ajaran para Nabi alaihi wassalatu wasallam, dan para Nabi alaihi wassalatu wasallam hanya didampingi malaikat terpilih sahaja, terutamanya malaikat mulhim yang memberi ilham yang baik. Untuk mendapatkan ini nombor 45. Tengok sikit, 45. Okay, Khadijah membawa Nabi SAW pergi ke Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu sepupu Khadijah. Waraqah telah menganut agama Nasrani di masa jahiliah. Nombor 45. Jadi dia, untuk mendapatkan sokongan daripada seorang yang sangat dipercayai, Khadijah radhiyallahu anha lantas membawa Nabi SAW pergi berjumpa dengan sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Kristian
yang sangat alim pada ketika itu. Sebelum ini telah dibincangkan bahawa tidak semua penduduk Mekah yang hidup sezaman dengan Nabi SAW adalah penyembah berhala. Sebelum dia cerita lah. Terdapat sebilangan kecil dari mereka yang masih berpegang dengan saki-baki ajaran Hanif ataupun kita sebut ajaran Nabi Ibrahim AS. Kana Hanifah kan? Hanifah muslimah wa ma'na minal musyrikin. Hanifah. Hanif maksudnya agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim AS, agama Islam lah. Ada juga di kalangan mereka yang mencari-cari agama lain seperti Yahudi dan Kristian, termasuklah Zaid bin Amr bin Nufail yang akhirnya mengikut sejak saki-baki ajaran Nabi Ibrahim, dan Waraqah bin Naufal yang akhirnya memilih agama Kristian sebagai pegangan hidupnya. Agama Hanif iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, walaupun telah banyak diselewengkan oleh penganutnya, tapi saki-baki agama itu masih berjaya dikesan dan diamalkan oleh segolongan orang yang benar-benar ingin menghayatinya. Agama Yahudi dan Kristian juga dapat mengalami keadaan yang sama, walaupun penyelewengan di dalam kedua-dua agama tersebut telah berakar umbi dengan begitu mendalam, tapi masih terdapat ramai lagi rahib-rahib dan juga padri-padri agama yang menyedari tentang penyelewengan yang berlaku. Realiti ini banyak terbukti melalui kerajaan, kenyataan-kenyataan pembesar-pembesar mereka. Antaranya ialah kenyataan Najasyi, iaitu raja kepada Habsyah yang beragama Kristian. Beliau telah membenarkan jawapan Ja'far radhiyallahu anhu bahawa Nabi Isa AS adalah seorang Nabi ketika beliau bertanya kepada Ja'far tentang pandangan pandangan ajaran Islam terhadap Nabi Isa AS. Ia jelas membuktikan bahawa pada masa itu masih terdapat ajaran Kristian yang belum dicemari dan dinodai sepenuhnya. Ia juga menunjukkan bahawa masih terdapat golongan ahli kitab yang masih belum terpesong daripada ajaran Nabi AS, Nabi Isa AS, yang sebenar di zaman Nabi SAW. Agama Kristian seperti inilah yang ditemui dan dianuti Waraqah bin Naufal. Al-Quran sendiri turut memperakui golongan ahli kitab seperti ini, di mana ia secara terbuka menghalalkan sembelihan mereka dan membenarkan ahli umat Islam berkahwin dengan wanita-wanita dalam kalangan mereka. Golongan ahli kitab berpegang dengan ajaran-ajaran kitab mereka yang masih belum terusik kandungan dia. Antaranya ialah ia menggambarkan dengan jelas rupa paras, sifat dan apa yang akan dialami oleh Nabi akhir zaman. Di peringkat permulaan ia diutuskan dalam dan perjalanan hidupnya seterusnya. Nabi akhir zaman itulah yang mereka nantikan selama ini. Tengok rujuk Sahih Bukhari, kitab Al-Manaqib bin bab hadis Zaid bin Amr Nufail, Amr bin Nufail, kemudian boleh rujuk kepada Fathul Bari. Tengok balik dekat matan. Khadijah radhiyallahu anha pun membawa Nabi SAW pergi kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu sepupu Khadijah. Waraqah telah menganut agama Nasrani di waktu jahiliyah. Sebelum Nabi SAW diutuskan, Waraqah dia menganut agama Nasrani. Dalam hadis ini sebut macam tu. Beliau pandai menulis kitab dengan bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani. Beliau dapat menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan baik. Ketika itu beliau telah tua dan buta. Khadijah berkata, okey, tengok nombor 46 dulu. Sekejap ya. Okey, sambung balik. Apakah bahasa asal bagi kitab Injil? Kitab Al-Quran kita semua tahu, setia maklum lah. Al-Quran ni asalnya bahasa Arab. Selain merupakan seorang padri yang alim, sekejap saya kena tengok saya ni. Sebab kadang-kadang ada orang tanya soalan, mesej saya tengok terus. Selain merupakan seorang padri yang alim, Waraqah juga mempunyai keistimewaan menguasai bahasa Ibrani dengan baik, sehingga beliau mampu menulis dan menyalin kitab Injil ke dalam bahasa Ibrani. Melalui hadis ini, sebahagian ulama menyimpulkan bahawa bahasa asal Injil bukanlah bahasa Ibrani kerana Waraqah telah menterjemahkannya ke dalam bahasa tersebut. Sebenarnya bahasa asal Injil adalah bahasa Syriani. Tetapi sebahagian ulama
lain menyangkal pendapat ini dan tetap berpendapat bahawa bahasa asal Injil adalah bahasa Ibrani. Pendapat kedua ini disandarkan kepada riwayat yang sama tetapi melalui pelbagai aluran yang lain, saluran yang lain, di mana ia menggantikan perkataan Ibrani dengan Arab. Imam Bukhari sendiri mengemukakannya di dalam kitab tafsir dan kitab At-Ta'bir. Terjemahannya ialah beliau mampu menyalinkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab. Ni siapa? Apa ni? Waraqah. Hafiz Ibn Hajar menerima kedua riwayat itu sebagai sahih kerana Waraqah memang mahir dalam kedua-dua bahasa iaitu Ibrani dan juga Arab. Boleh tengok Fathul Bari, Umdatul Qari dan juga Kawakibud Darari. Sambung balik matan dia sikit. Okey. Sekejap ya. Okey. Okey, suara masih ada Ketika itu beliau telah tua dan buta, iaitu Waraqah. Khadijah berkata, sambung balik dia punya matanya kepadanya, wahai sepupuku, dengarlah cerita daripada anak saudaramu ini. Waraqah berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai anak saudaraku, apakah yang engkau telah lihat ataupun engkau alami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada Waraqah apa yang dialaminya. Terus Waraqah berkata kepadanya, itu ialah namus yang telah Allah turunkan kepada Musa. Ini baru 47 Antara bukti penyelewengan golongan Yahudi terhadap ajaran Nabi Musa AS yang asal. Melalui dialog di antara Waraqah dan Nabi SAW, kita dapati pandangan Waraqah terhadap Jibril ataupun namus yang bermaksud pemegang rahsia yang baik. Namus ni dalam bahasa Arab maksudnya pemegang rahsia yang baik. Lawan kepada namus ialah Allah tak ingat pula dah. Tak ingatlah perkataan dia. Tapi namus membawa khabar gembira, kabar baik. Sedangkan orang-orang Yahudi, terutamanya penganut Yahudi kemudian telah menyelewengkan hakikat ini daripada ajaran Nabi Musa yang asal dan menganggap Jibril sebagai musuh mereka. Allah SWT ada berfirman berhubung dengan perkara ini melalui dua ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa musuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah dan mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari secara petunjuk dan perintahnya, malaikat-malaikatnya dan juga rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah. Kerana sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Kata-kata Waraqah bahawa namus yang turun kepada Musa juga mengandungi maksud yang tersendiri. Bila Waraqah kata inilah namus yang turun kepada Musa, ada banyak faedah daripada kata-kata Waraqah tu. Yang pertama, ia menunjukkan bahawa walaupun beliau seorang pengadut agama Kristian, tidaklah beliau seorang yang taksub kepada anutannya saja, Nabi dia saja, Nabi dia Nabi Isa. Yang lain semua Nabi tak penting. Waraqah menyebut Nabi Musa dengan baik kepada Nabi SAW. Pandangannya yang baik terhadap ajaran Nabi Musa kerana Nabi Musa kerana agama Kristian sendiri sebenarnya menerima baik ajaran Nabi Musa AS dan menganggap agama Kristian hanyalah sebagai penyempurna ajaran Nabi Musa dan kitab Injil dan tidak bercanggah dengan kitab Taurat. Sebaliknya ia merupakan pelengkap kepada kitab Nabi Musa tersebut. Yang pertama. Yang kedua, apa maksud namus yang turun kepada Nabi Musa? Di dalam riwayat yang menceritakan bahawa Khadijah telah pergi menemui Waraqah bersendirian dan Waraqah telah berkata kepadanya, namus yang turun kepada Isa. Tujuan beliau menyebut Nabi Isa AS kepada Khadijah ialah kerana mengambil kira beliau adalah pengikut Nabi SAW. Apabila bertemu dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut Nabi Musa kerana mengambil kira syariat yang akan dibawa Nabi baginda adalah lebih mirip kepada ajaran Nabi Musa berbanding ajaran Nabi Isa AS. Ini pun hikmah yang kedua. Sebab ajaran Nabi Isa AS dia tak banyak peraturan. Kitab dia tu, kitab Nabi Isa, sebab Nabi Isa ni dia lari je daripada orang-orang Yahudi nak bunuh dia. Sedangkan Nabi Musa ni panjang dia punya cerita, dia ada macam-macam cerita. Dia lari daripada Fir'aun, dia belah laut, lepas tu dia ada cicak lagi. Jadi kisah Nabi Isa ni dia banyak lari je, sedangkan kisah Nabi Musa ni hampir mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia ada banyak benda-benda yang pengurusan dalaman, urusan dalam negeri. Macam apa ni, urusan-urusan harian lah, urusan-urusan dalam negeri, syariat-syariat yang ada dalam urusan-urusan seharian. Ini kerana ajaran Nabi Isa tidak membenarkan sebarang bentuk kekerasan dan peperangan. Itu satu lagi. Ajaran Nabi Isa tak ada perang. Tak ada perang. Sebab tu kalau kita tengok orang Kristian ni selalu dia kata agama Islam ni disebarkan dengan perang. Sebab dalam agama dia tak ada perang langsung. Tapi masalahnya bila tak ada perang langsung, orang yang lain mengambil kesempatan dan menyerang. Agama Kristian terlalu menekankan kelembutan dan kehalusan budi. Apabila sebelah pipi penganutnya ditampar, ia dianjurkan supaya menyorongkan sebelah lagi pipinya supaya ditampar lagi. Ini dalam kitab orang Kristian ada sebut macam ni. Agama Kristian juga tidak menyarankan perkahwinan kepada penganut-penganutnya yang ingin menghampirkan diri kepada Tuhan kerana mengambil teladan daripada kehidupan Nabi Isa AS yang tidak pernah berkahwin. Dia kata tadi Nabi Isa ni hidup dia lari je. Lari. Tu habis cerita dia kan. Diangkat oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad ni dia daripada lahir sampai meninggal dunia. Cerita Nabi Muhammad ni banyak. Jadi kita nak ambil contoh daripada siapa? Ambil contoh daripada Nabi kita. Tapi kenapa Allah SWT kadang-kadang sebut Nabi Musa dan kaitkan dengan kita pengikut Nabi Muhammad SAW ni? Kenapa? Tu dia. Agama Kristian tidak merayakan perkahwinan. Sama lagi kan. Siapa yang menghampirkan diri kepada Tuhan, padri-padri dia tak boleh kahwin. Mengambil teladan daripada kehidupan Nabi Isa. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW berkahwin. Elok je ada anak. Sebaliknya ajaran Nabi Musa tidak hanya menekankan sebaliknya ajaran Nabi Musa AS tidak hanya menekankan kelembutan sahaja tetapi menggabungkan dengan kekerasan yang lahir dalam bentuk jihad dan sebagainya. Malah ajaran Nabi Musa juga tidak hanya menganjurkan amalan yang berkaitan dengan ibadah dan juga akhirat semata-mata, dia bahkan lebih menitik beratkan syariat yang berkaitan dengan realiti kehidupan manusia. Jadi realitinya syariat-syariat Nabi Musa AS ni dia lebih banyaklah yang hampir sama seperti umat Nabi Muhammad SAW. Para ulama bersepakat tentang namus yang disebut dalam Waraqah tadi tu Jibril AS. Ni sepakat ulama kata namus tu Jibril lah. Datang jumpa Nabi tu, kemudian Waraqah kata tu namus tu kan. Namus tu Jibril lah. Ini rujukan dia. Fathul Bari, Umdatul Qari, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, Fadlul Bari, Taqrir Bukhari daripada Syarif J. Syarif kan. Taqrir Bukhari Syarif. Ini kitab, nama kitab. Okay. Tengok nombor 48 pula. Sambung balik sikit. Jadi sambung dia kisah kisah Waraqah ni. Selepas daripada dia cakap benda ni, ia adalah namus yang telah turunkan kepada Musa. Dia cakap apa? Waraqah kata apa? Aduhai diriku, kiranya aku ketika engkau mula melancarkan gerakan dakwahmu, masih muda belia. Aduhai, maksudnya dia dah tahu, dia dah tua dah, tak larat dah kan. Dia harap sangat dia boleh muda. Kalau dia tahu Nabi akhir zaman ni baru nak diutuskan, dia nak muda sekarang ni. Kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Jadi Waraqah tahu yang kaum Nabi Muhammad SAW akan menghalau Nabi untuk keluar. Jadi Rasulullah pun bertanya, adakah mereka sampai mengusir aku? Waraqah menjawab, ya. Tiada seorang pun yang telah membawa apa-apa yang saya bawa ini melainkan dia dimusuhi. Dan kata hari ini sempat denganku, nescaya akan ku bela engkau dengan bersungguh-sungguh. Ni nombor 48. Baca sikit, nombor 48. Menurut Hafiz Ibn Hajar, Nabi SAW berasa pelik apabila Waraqah berkata, aduhai diriku. Kiranya, dia kata macam, alamak, ataupun aduhlah diri ni, aduhlah diriku ni. Yang pertama dia kata dia dah tua dah. Yang kedua dia kata dia, kalaulah dia sempat tengok macam mana Nabi akan dihalau daripada kaum dia tu kan. Tu Nabi pun tanya, kaum aku akan halau aku ke? Maksudnya Nabi, Waraqah tahu dulu. Macam mana Waraqah tahu dulu sebelum dihalau lagi ni? Ni belum lagi
peristiwa hijrah, belum lagi, awal lagi. Okey, sebabnya ialah selama ini tidak ada apa pun yang dilakukan oleh beliau yang tidak disenangi kaumnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW tak pernah buat benda yang menyakitkan hati kaum dia. Dengan akhlak mulia yang ada padanya, seperti telah disebutkan oleh Khadijah tadi, adakah kaum dia akan mengusirnya keluar dari rumah ataupun tanah tempat tumpah darahnya? Kerana adanya akhlak yang mulia dan sifat-sifat itulah pada Abu Bakar Ibnu Ad-Durunnah. Pendapat orang seperti Abu Bakar tidak patut diusir dari tanah airnya. Tengok Fathul Bari. Sambung sikit daripada sambungan dia. Tidak lama kemudian Waraqah pun wafat dan wahyu terhenti. Okay. Yang pertama dulu, 49. Tersebut dalam setengah riwayat bahawa Waraqah hidup agak lama selepas peristiwa tadi. Beliau dikatakan sempat menyaksikan penyiksaan kaum Quraisy terhadap Bilal bin Rabah. Dikatakan macam tu di Mekah. Ketika Bilal disiksa dengan bermacam-macam cara, beliau hanya mengucapkan ahad-ahad. Waraqah berkata kepada Bilal, teruskan engkau mengucapkan ahad-ahad. Demi Allah, wahai Bilal. Kemudian Waraqah menghadap kepada Umayyah bin Khalaf dan orang-orang yang menyeksa Bilal dari kalangan Bani Jumah dengan berkata, seraya berkata, ahlif billah la in qataltumuhu ala hadha la attakhidannahu hanana. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika engkau membunuhnya kerana ini, niscaya aku akan jadikan kuburnya sebagai tempat turunnya rahmat Tuhan. Ini dalam sirah Ibn Ishaq dan sirah Ibn Hisham ada kata-kata. Tetapi riwayat-riwayat seperti ini tidak boleh jadikan hujah peperangan. Kerana percanggahannya dengan riwayat Imam Bukhari yang berstatus sahih ni. Apalagi apabila diteliti sumber asalnya, ternyata datangnya daripada perawi-perawi yang dipertikaikan seperti Ibn Ishaq. Yang tulis sejarah ni Ibn Ishaq dengan Ibn Hisham. Ibn Ishaq ni bermasalah dah. Jadi dalam sanad ada Ibn Ishaq je. Orang lain semua tak ada. Kerana itu Ibnu Katsir rahimahullah menulis serta mengemukakan riwayat itu begini. Setengah ulama menimbulkan kemusykilan terhadap riwayat ini lantaran Waraqah telah meninggal dunia pada masa kedatangan wahyu kepada Nabi SAW terhenti, iaitu selepas wahyu pertama. Sedangkan orang ramai baru memeluk agama Islam selepas turun firman Allah, ya ayyuhal muddathir. Bagaimana pula Waraqah boleh lalu dekat Bilal yang sedang disiksa? Ni semua persoalan. Ibnu Qayyim punya mengatakan riwayat yang dikemukakan oleh Ibn Ishaq itu waham, iaitu keliru dan juga tidak sahih. Andai kata Waraqah masih lagi hidup pada masa itu, tentu sekali beliau akan membela Nabi SAW seperti mana Umar, seperti mana Hamzah. Tetapi ia tidak tersebut dalam mana-mana riwayat. Beliau sempat membela dan menolong Nabi SAW. Boleh tengoklah kitab-kitab ni, Fathul Bari, Kasyful Bari. Okey, saya rasa cukup dulu sampai ke tajuk ni, yang ke-50 ni, sebab terputus wahyu buat sementara. Dalam matan disebut, Waraqah pun wafat dan wahyu berhenti. Waraqah wafat dan wahyu berhenti. Tadi kita cerita adakah Waraqah meninggal dunia sejurus selepas peristiwa Nabi jumpa dengan Khadijah ni? Macam hebat sangat kan? Tak, dia sebenarnya lama sikit, bukannya terus meninggal. Wahyu terhenti. Ni cerita tentang wahyu, tak kisahlah wahyu siapa pun, dia terhenti. Tak turun dah selepas daripada peristiwa Nabi nampak di dalam Gua Hira tu, jumpa dengan Waraqah, lepas tu dia dah tak jumpa dah. Ibnu Ishaq menyatakan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Qayyim menyatakan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq waham ataupun keliru dan tidak sahih. Andai kata Waraqah masih hidup pada masa itu, tentu sekali beliau akan membela Nabi SAW seperti mana Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Hamzah, tapi tidak berlaku dalam mana-mana riwayat beliau sempat membela dan menolong Nabi SAW. Okey, dah. Kita berhenti sampai sini, nanti kita sambung dekat tajuk yang ke-50 ataupun nombor 50 ni. Sementara itu saya tengok kalau ada soalan. Minta maaf ya, kita okey, cukup dah, cukup rasanya untuk kita berhenti. Kalau ada soalan silakan kalau ada soalan. Kalau tak ada pun tak ada masalah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Silakan, saya bagi dalam 30 saat lah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cikgu Rashid daripada Kedah ni, Bandar Baru Kedah. Ya, sila.
soalan ni lama dah saya nak tanya ni sebenarnya. Sebab saya baca buku sirah, pertama tentang wahyu pertama tu, Iqra' tu. Saya cuma terfikir tentang macam mana Nabi menyampaikan kepada orang Quraisy lah dan juga sahabat tentang ayat itu, iaitu terutama tentang khalaqal insana min 'alaq. Dan Iqra' itu pun sebenarnya budaya asing bagi orang Arab lah ketika itu, membaca menulis kan. Jadi ada atau tidak dalam sirah menceritakan tentang bagaimana Nabi menyampaikan wahyu ini kepada kaum Quraisy dan bagaimana reaksi mereka. Sebab khalaqal insana min 'alaq tu agak saintifik lah masa depan. Okey, ada dua lah soalan. Yang pertama dari sudut saintifik perkataan alaq tu, dan yang kedua tentang budaya Iqra' tu belum ada lagi pada zaman tu ataupun soalan saya begini Ustaz. Ya. Dalam sirah ada atau tidak yang menceritakan tentang bagaimana Nabi menyampaikan wahyu ini kepada kaum Quraisy dan bagaimana reaksi mereka terhadap wahyu ini. Itu soalan saya lah. Ada tak dalam sirah? Oh, ringkasnya tidak ada yang detail macam itulah, terperinci sebut Nabi bacakan surah Al-Alaq ni di depan masyarakat Quraisy pada masa tu, apa reaksi dia, tak ada lah yang sebegitu detail. Itulah jawapan ringkas. Tapi kalau nak menjawab dari sudut pertama dengan kedua tadi tu, adakah dia saintifik sepenuhnya perkataan alaq tu? Tak juga, sebab perkataan alaq ni juga digunakan untuk perkataan-perkataan lain juga yang bermaksud yang tidak saintifik pun ada. Maksud alaq tu sebagai darah, segumpal darah pun ada, digunakan dalam bahasa Arab klasik pun digunakan juga. Maksudnya belum tak semestinya dia digunakan dalam satu maksud saja saintifik. Itu satu. Yang kedua, budaya membaca ni pun bukanlah satu perkataan Iqra' ni, bukanlah maksudnya semestinya kita baca tulisan. Dia boleh jadi maksud kita baca. Bila sebut baca kan, macam kita kata dalam solat kita kena baca Fatihah, kena baca Fatihah, kita sebut perkataan baca kan. Tak semestinya maksud baca tu kita kena buka Al-Quran atau buka mushaf tu di depan kita. Perkataan yang sama digunakan, perkataan yang sama. Itulah dia. Satu lagi Ustaz tentang ejaan Iqra' bismira tu, bismira, ba alif sin mim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ba sin mim. Dari segi nahu, mengapa ada perbezaan ejaan tu? Okey, tu soalan nahu tu. Ada sebenarnya dalam huraian Maulana Nasri ni, ada dalam kitab tu. Boleh masa kita mula-mula kelas yang pertama tu ada cerita sikit kenapa bismi di Bismillahirrahmanirrahim. Kelas pertama itu ada sebut kenapa dia tak ada alif. Tapi ringkasnya sebab benda yang dia ulang-ulang setiap kali. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ni kata-kata yang diulang selalu, bila diulang selalu dia macam tak ada terus. Macam tak ada terus. Tapi kalau dalam ayat ni Bismi rabbikal ladzi khalaq, dia bukan ayat yang diulang setiap kali. Kita tak mulakan kerja kita ataupun kita mulakan kelas kita dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, tak sebut macam tu. Jadi disebabkan tu dia tulis macam asal lah, yang asalnya sepatutnya ada ba alif. Ba alif sin mim. Maksudnya tak ada kena-mengena dengan nahwu lah. Tak ada kena, dia tak ada kena-mengena langsung, tapi dia punya konsep dia hilang dari segi bahasa Arab. Memang orang Arab ni dia suka buang huruf yang dia dah selalu sangat tidak digunakan. Jadi Arab tu buang je. Itu biasalah dalam bahasa Arab macam tu. Tu ringkas ringkas. Kalau nak tapi detail ada tu. Ada bincangan detail dekat kelas yang pertama itu, dan juga dalam huraian untuk ayat ni pun ada. Soalan ni ada seterusnya, ada kaitan apa ni. Siapa yang mengarahkan bismillah tu ejanya ba sin mim, dan Iqra' bismillah tu ba alif sin mim? Adakah Nabi sendiri ataupun sahabat? Memang sahabat yang menulis tu yang ini soalan luas lah ni. Soalan tentang sebab saya nak kaitkan nanti. Ia menunjukkan bahawa Nabi tu pandai membaca. Sebab dia boleh mengarahkan bismillah je macam ni, Iqra' bismillah je macam ni. Itu tujuan soalan tu. Ya. Bagus juga tu. Ada atau tidak ahli tafsir yang menafsir begitu? Bagus kaitan dia tu. Tu pun dah menunjukkan kata Nabi SAW dia boleh kenal lah. Bukan sekadar di sini, banyak juga dalam riwayat-riwayat bila cerita tentang penulisan Al-Quran, memang
Nabi SAW sendiri yang arahkan tulisan dia macam ni, tulisan macam ni semua diarahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang penulis-penulis wahyu ni. Sebab saya mendengar apa kuliah Maulana Asrilah melalui YouTube, dia kata tidak mungkin sahabat ni pandai-pandai membuat ejaan dalam Quran atau begini. Jadi tak mungkin sahabat tu pandai-pandai buat ubah macam ni. Itu yang kalau betul lah saya punya fahaman saya daripada pendengaran saya Maulana Asri tu. Itu tujuan saya bertanya soalan tu lah. Ya, betul tu. Okey, jazakumullah khair. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Wallahu a'lam. Kalau saya silap minta maaf lah. Ya. Okey, jazakumullah khairan semua atas kesudian mendengar dan juga meluangkan masa untuk kita bersama-sama pada kelas ataupun perkongsian kita daripada pembacaan Sahih Imam Bukhari dengan huraian ringkas daripada Maulana Muhammad Asri Yusof pada malam ni, siri yang ke-12 pada malam ni insya-Allah. Jadi kalau ada persoalan lain boleh tulis juga dekat komen di rakaman di YouTube nanti. Tapi kalau ada soalan yang saya tak perasan ke apa kan, minta maaf lah daripada pihak saya. Jadi kita akhiri dengan kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.